Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan bersedia. Okey, sediakan semua pen, pensel, pembaris, kertas untuk menulis. Hari ini kita akan sambung tajuk 1+1 daya paduan. Kalau sebelum ini anak-anak belajar apa dia daya paduan, bagaimana menentukan daya paduan. Kalau daya itu selari, anak-anak buat penambahan sahajalah. Tapi kalau daya itu tak selari, anak-anak menggunakan kaedah segitiga daya atau segi empat selari daya. Dan hari ini kita update pengetahuan kita. Kita tengok pula daya paduan pada objek dalam pelbagai keadaan gerakan. Okey, apa maksudnya itu? Maksud kita nak menyelesaikan masalah, kita nak lihat apakah daya paduan pada objek yang mungkin dalam keadaan pegun tidak bergerak ataupun dia bergerak. Tapi mungkin gerakan dia tu hanyalah laju seragam ataupun gerakan tersebut ada perubahan laju yang melibatkan pecutan. Mula-mula anak-anak kita akan explore dulu bila ada suatu objek, okey, kita lihat objek tu apakah daya-daya yang bertindak ke atasnya. Okey, kita tengok dulu gambar rajah jasad bebas bagi senaskah buku di meja. Kita sebut dia sebagai gambar rajah jasad bebas. Okey, kita tengok ni ada sebuah buku di atas meja. Okey, buku ni kelihatan tidak bergerak, duduk diam sahaja. Tapi anak-anak, bila dia tidak bergerak, tidak semestinya tiada daya yang bertindak. Okey, kita tengok buku ni adalah jirim, dia mempunyai jisim. Bila dia ada jisim, dia akan mempunyai berat. Cuba tengok mana dia punya arah berat. Okey. Arah berat adalah ke bawah. Kita mula daripada pusat buku tersebut lah. Okey, kemudian bila ada arah ke bawah akan ada daya tindak balas. Ini adalah hukum Newton ketiga. So awak tengok mula daripada permukaan, buku tersebut bersentuhan dengan permukaan. Dia ada tindak balas normal daripada meja. Okey. Situasi yang kedua kita tengok. Kita ada gambar rajah bebas bagi sebuah objek di atas tata condong. Okey, katakanlah ada beg letak di atas tata condong, dihadang oleh satu penghalang. Jadi beg tersebut tidak bergerak lah. Okey, kita tengok beg. Okey, bersentuhan dengan penghalang, maka akan berlakunya tindak balas normal daripada penahan. Penghadang tersebutlah kita label sebagai N. Okey, so bila beg letak di atas tata condong akan wujudnya daya tindak balas normal daripada permukaan tata condong. Kita labelkan sebagai R. Dan kita tengok, beg juga ada jisim, jadi mesti ada berat. Cuba anak-anak fikirkan kat mana berat dia. Okey, adakah beratnya ke bawah, selari dengan tindak balas normal ataupun beratnya ke kiri, mungkin, atau ke kanan mungkin. Cuba teka yang mana satu. Okey, ingat balik apa definisi berat. Berat adalah daya tarikan graviti terhadap sesuatu objek. Jadi bila daya tarikan graviti, arahnya ke mana? Arahnya adalah ke bawah. Jadi berat daripada pusat beg tu terus ke bawah. Itu berat beg. Arah daya bagi berat beg. Iaitu double W. Okey, kalau tadi kita ada buku dan kita ada beg. Buku dekat permukaan rata. Permukaan tak condong lah. Beg di permukaan yang condong. Tapi apa persamaannya kedua-dua tu? Buku dan beg dia tak bergerak. Dia adalah objek yang kekal pegun. Okey, so kita dah tengok apa daya yang bertindak ke atas objek tersebut. So lepas ni kita akan tengok apakah daya yang bertindak atas objek yang sedang bergerak. Kita tengok contoh yang pertama kita ada trailer yang sedang bergerak. Okey, ni trailer warna kuning kan. Okey. So, apa yang ada? Mesti ada berat dia lah sebab dia ada jisim. So, berat trailer ke bawah.
Okey, so tayar tu bersentuhan dengan permukaan akan wujudnya tindak balas normal. Okey, awak tekan enjin kan nak hidupkan trailer tu. Jadi kat situ ada daya ke depan yang kita panggil sebagai daya tarikan. Dan tayar tersebut bergeser dengan permukaan jalan akan wujudnya daya geseran. Jelas tak masing-masing? Awak kena tahu kena lukiskan apakah daya yang terlibat pada suatu objek bagi setiap keadaan. Barulah awak boleh menyelesaikan masalah yang diberikan. Okey, kalau kita tengok kat sini, kepalanya ke depan, ke kanan tu, so arah gerakannya ke kanan lah. Okey, situasi yang kedua, kita tengok kalau tadi lori trailer tu dia bergerak pada paksi X, kita tengok pula satu kenderaan yang ke atas, iaitu roket. Kita tengok apa daya yang bertindak kepada roket. Okey, yang pertama, roket ada berat ke bawah. Okey, so ada tujahan enjin roket ke depan Okey, seterusnya kita ada rintangan udara. Apabila roket bergerak ke atas, maka dia akan bergeser dengan udara. Rintangan tu mestilah yang berlawanan arah. Okey, itu dia punya arah gerakan. So, saya harap lepas ni bila anak-anak diberikan gambar rajah, objek, tak kiralah apa situasinya, anak-anak boleh melabelkan daya-daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Siapa masih ingat hukum gerakan Newton kedua? Cepat, siapa masih ingat? Okey, cikgu nak dalam hati kamu tu sebut apa dia hukum gerakan Newton kedua. Okey, apa dia? F sama dengan ma. Okey, apa dia F? F adalah jumlah daya atau daya paduan diukur dalam unit Newton. Okey. Sama dengan hasil darab apa dia? Jisim dalam kg iaitu M dan juga A. Pecutan dalam unit meter per saat atau ms negatif 2. Harapnya anak-anak masih ingat sebab kita akan guna pakai rumus tersebut. Rumus inilah. Okey, kita masuk kepada situasi yang dikatakan dalam awal tadi daya paduan dalam beberapa situasi gerakan. Kita tengok dalam beberapa keadaan gerakan ni situasi yang pertama. Okey, kita tengok. Objek dalam keadaan pegun. Kita ambil contoh mudahlah kereta. Apa kereta ni buat? Duduk diam dekat tempat dia Okey, so kereta tu ada berat dia dan juga ada tindak balas normal. Okey, sebab dia duduk di permukaan jalan tayar dia bersentuhan dengan permukaan jalan. Okey, so kita tengok bagi situasi ini, hal laju adalah kosong. V adalah kosong sebab dia tak bergerak. So, hal laju dia kosong. Bila hal laju kosong, tidak bergerak, maka pecutan akan menjadi kosong. Okey. Dan bila keadaan tidak bergerak, ini bermaksud jumlah daya adalah kosong. Kalau tengok dekat situ, daya ada berat ke bawah, ada tindak balas normal ke atas. Okey, nilai magnitudnya sama. Tapi arahnya bertentangan. Jadi jumlah daya paduannya F adalah 0 Newton. Okey, kita pergi kepada situasi yang kedua iaitu kereta tadi bergerak dengan hal laju seragam iaitu tiada perubahan hal laju. Okey, kita tengok kereta tadi dia ada apa? Dia ada berat ke bawah dan ada daya tindak balas normal ke atas. Okey, so dia ada juga, di situ ada juga daya tujuh enjin ke depan, ke kanan dan juga daya siretan atau daya geseran FR ke belakang menentang arah gerakan. Okey, di sini kita tengok lajunya adalah mala atau tidak berubah. Jadi, bila tiada perubahan hal laju, maka pecutannya adalah sifar. Pecutan di sini adalah
sifar kerana pecutan bermaksud kadar perubahan halaju. Kita tengok dekat sini ada berat kereta. Mana berat kereta? Okey, ke bawah. Dia ada sama dengan tindak balas normal. Manakala daya tujahan enjin juga sama dengan daya seretan. Okey, bila berlaku macam ni, okey, daya paduan adalah sama dengan 0 Newton. Okey, bermaksud dekat sini apabila objek dalam keadaan pegun ataupun bergerak tapi dengan halaju seragam, maka daya paduannya adalah 0 Newton. Kita terus kepada situasi yang terakhir, iaitu situasi yang ketiga. Masih saya menggunakan kereta yang sama. Cikgu gunakan kereta yang sama lah. Tapi kali ni dia bergerak dengan pecutan seragam. Bermaksud ada perubahan halaju. Okey, kita tengok dulu apakah daya yang bertindak ke atas kereta tersebut. Kita ada berat W, kita ada daya tindak balas normal iaitu R, kita ada tujahan enjin ke depan dan kita ada daya geseran atau daya seretan FR ke belakang. Okey, kita tengok penerangannya di sini. Ada halaju yang semakin bertambah. Bermaksud kereta tadi bergerak semakin laju. Okey. So, bila dia semakin laju, pecutannya tidak sama dengan sifar. Ada pecutan lah. Dan kita tengok satu persatu di sini. Oleh kerana kereta tersebut tidak bergerak pada paksi Y. So, maka di situ kenapa dia tak bergerak? Kerana berat dia sama dengan daya tindak balas normal. Manakala pada paksi X kita ada tujahan enjin. T lebih besar daripada daya geseran atau daya seretan. Okey, so dekat sini ada yang lebih besar, maka daya paduan tidak sama dengan 0 Newton. Wujud daya paduan. Okey, kenapa cikgu kata T itu lebih besar? Kita tak tahu yang mana daya lebih besar, yang mana daya yang lebih kuat. Tengoklah dia punya arah gerakan. Tengok dia arah kanan. So dekat situ kita dah tahulah daya tujahan enjin tu lebih besar daripada daya geseran. Macam mana nak kira daya paduan yang bertindak? Di sini rumus dia. Okey, T tolak FR. Okey, katakanlah T ini adalah contoh 10 Newton. Contoh. Okey, daya geseran adalah 5 Newton. Berapa daya paduannya? 10 tolak 5. Iaitu 5 Newton. Itu contoh sahajalah. Nanti jawab soalan ikut maklumat yang diberikan. Okey, kita terus kepada soalan penyelesaian masalah. Soalan yang pertama ini berdasarkan buku teks. Okey, berkaitan dengan buah kelapa jatuh daripada pokok kelapa. Ada beberapa soalan di situlah. Lakarkan gambar raja bebas, hitung daya paduan, nyatakan arah daya paduan, berapa magnitudo di tangga udara. Soalan ni kita akan jawab dan selesaikan bersama-sama dalam video yang lain. Okey, soalan yang kedua tentang penumpang yang berada di dalam lift, tentang lift. Dan yang ketiga tentang troli yang ditarik oleh pemberat melalui sebuah takat. Okey, untuk ketiga-tiga penyelesaian soalan ini, cikgu akan sambung di video yang seterusnya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.